السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu di antara solat tarawih dan juga solat witir. Dan pada hari ini adalah hari yang ke-22 kita berpuasa, kan? Bermaksud malam ni malam yang ke-23 kita solat tarawih. Jadi kita ada baki kurang lebih 8 hari untuk kita berpuasa. Dia kata Ramadan tahun ni genap 30 hari. Dan justru itu kalau kita lihat kepada jumlah hari yang berbaki, bermakna Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Dan juga kita sudah masuk pada 10 akhir Ramadan, iaitu hari ataupun malam-malam yang Rasulullah SAW menggiatkan dengan ibadah, sama ada dengan beriktikaf, sama ada dengan qiyam, sama ada dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga perkara itu diikuti oleh isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ditiru oleh para sahabat. Jadi kerana itulah kita sebagai mengimani akan adanya malam Lailatul Qadar yang akan berlaku berdasarkan kepada apa yang mafhum daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku pada 10 akhir daripada Ramadan. Cuma kita tidak tahu bila akan berlaku, dan kerana itulah naklah kita bersiap sedia ataupun bekerja keras untuk menyambut Lailatul Qadar dengan melakukan amal-amal ibadah, yang mana beramal pada malam Lailatul Qadar pahalanya lebih daripada 1000 bulan yang lain. Ini adalah merupakan satu daripada kurniaan pemberian hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu daripadanya memandangkan umur kita ni adalah pendek. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya baina 60 wa 70, di antara 60 dan 70 tahun sahaja. Dengan adanya malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita ketemu malam Lailatul Qadar, di mana pahala kita boleh menyamai ibadah-ibadah mereka-mereka yang hidup umur mungkin ratusan tahun. Dan di antara perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini, insya-Allah, sebenarnya saya ambil daripada blog saya yang saya muat naik pada bulan Mei, 6 Mei 2020 yang lepas. Kalau tuan-tuan ingat, masa tu kita masih di dalam sekatan ataupun kepungan PKP, di mana kita kebanyakan daripada kita solat berjamaah di rumah.
Dan tiap-tiap malam insya-Allah pada waktu itu saya menulis artikel-artikel berkenaan dengan tazkirah Ramadan. Yang lebih kurang ada berjumlah 30 artikel tiap malam saya tulis dan saya maknai di dalam blog saya Ustaz Haji Marzuki Haji Muhammadin. Dan di antara tajuk yang saya tajukkan dan kita akan sama-sama kongsikan pada malam ini, iaitu keistimewaan Ramadan yang mesti diraih, di antaranya pintu syurga Ar-Rayyan. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang amat mulia. Allah Subhanahu wa taala pilih satu bulan dalam setahun, bulan Ramadan, dan dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan, keistimewaan, keberkatan Ramadan ialah dengan sebab penurunan Al-Quran. Di mana kata para ulama sudah memadai Ramadan itu mulia, barakah dan istimewa dengan sebab penurunan Al-Quran sudah cukup. Dan juga kemuliaan Ramadan, keberkatan Ramadan ditambah lagi dengan kefarduan, yakni kefarduan puasa pada bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi ibadah-ibadah yang tidak ada di dalam bulan yang lain tapi ada di dalam bulan Ramadan. Di antaranya solat tarawih dan disunatkan secara berjamaah, dan juga solat witir juga disunatkan secara berjamaah. Dan juga banyak amalan-amalan yang lain yang Rasulullah SAW menggandakan perbuatan itu di dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bulan Ramadan sesuailah dengan di antara satu namanya Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Dan juga di antara nama-nama bulan Ramadan yakni Syahrul Maghfirah, yakni bulan keampunan. Barang siapa yang sembahyang dalam bulan Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang yakni bersembahyang dalam bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang lepas. Dan kata ulama, di antara sembahyang dalam bulan Ramadan yakni dengan sembahyang tarawih. Dan juga ada hadis yang lain yang menunjukkan barang siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa lepas. Sesuai dengan nama Ramadan, Syahrul Maghfirah, yakni bulan keampunan. Dengan kita bersalat di dalam bulan Ramadan, sama ada kita bertarawih ataupun kita tahajud malam dan sebagainya, dan kita siang kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita. Ini kelebihan bulan Ramadan. Di mana apabila keluar Ramadan, yakni kita ni umpama seperti bayi yang tidak ada dosa dengan sebab amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Inilah yang kita hajatkan dengan kemuliaan Ramadan, yang kita berdoa 2 bulan sebelum Ramadan, wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Kita minta kepada Allah agar kita ni berjumpa Ramadan, dan kita sudah jumpa Ramadan. Dan kerana itulah naklah kita menyambut Ramadan dengan penuh rasa sayang, rasa cinta, dan berusaha sekuat mungkin untuk memenuhkan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah agar kita mendapat kelebihan Ramadan itu sendiri. Dan di antara kelebihan puasa, sebenarnya artikel ni agak panjang, saya akan skip ambil poin-poin. Dan juga teks-teks bahasa Arab tu kita akan baca makna saja untuk sebagai memenuhkan masa. Ini masa agak terhad, faktor masa, kita akan ambil maksud-maksud saja. Di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yakni beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa 1 hari pada jalan Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mukanya dari api neraka selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari, hadis nombor 2840. Jadi dalam hadis ini menunjukkan puasa itu sendiri. Jadi puasa umum termasuk puasa Ramadan dan juga puasa yang lain.
di mana orang yang berpuasa ini Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mukanya daripada api neraka selama 70 tahun. Yang puasa itu adalah merupakan benteng daripada api neraka. Itu adalah satu daripada kelebihan, kemuliaan, keberkatan puasa itu sendiri. Naklah kita puasa dengan apa? Bukan setakat kita tidak makan, tidak minum dan tidak jima di siang hari. Naklah kita jaga 7 anggota luar kita itu. Apa 7 anggota luar? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan juga kemaluan. Ini adalah merupakan 7 anggota yang memberi kesan kepada hati kita. Sama ada kesan baik ataupun kesan buruk, kesan positif ataupun kesan negatif. Dan ini dengan 7 anggota luar ini sama ada membawa kita mentaati Allah ataupun bermaksiat kepada Allah. Dan di antara yang biasanya boleh berlaku kesalahan, boleh berlaku maksiat kepada Allah, sama ada melihat ataupun bercakap seseorang yang bercakap perkara yang dusta, bercakap mengumpat, fitnah dan sebagainya, di mana kemungkinan dia tidak akan mendapat pahala daripada puasa. Sedangkan puasa ni bukan setakat puasa menahan makan minum dan jima di siang hari. Naklah kita puasa ke semua anggota luar kita daripada melakukan maksiat kepada Allah, agar puasa kita itu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala merahsiakan pahalanya, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Umpamanya kita baca Al-Quran. Tadi saya datang awal, saya melihat suasana yang meriah, suasana yang subhanallah, suasana yang barakah, suasana khatam Al-Quran. Di mana Al-Quran ini, kelebihan Al-Quran, membaca satu huruf daripada Al-Quran adalah kebajikan, dan satu kebajikan nilainya 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebajikan, gandanya 10. Maknanya dalam ibadah-ibadah yang tertentu Allah Subhanahu wa taala menyebut akan kadar daripada ibadah ataupun balasan jumlah daripada ibadah. Sembahyang berjamaah ada riwayat mengatakan 27, ada mengatakan 25. Pahala saf, pahala langkah ke masjid, ke surau, pahala kita rapat-rapatkan saf dan sebagainya, pahala saf pertama, kedua dan ketiga, semua disebut di dalam hadis Rasulullah. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain disebut kadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan puasa, puasa itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membalas puasa itu bergantung kepada kadar kita ni berpuasa seluruh anggota kita. Bukan setakat kita tidak makan minum, tetapi kita berpuasa seluruh anggota zahir kita. Dan termasuk juga naklah kita berpuasa hati kita. Jangan kita bersangka buruk kepada orang, jangan kita ni ada niat tidak baik di dalam hati kita masa kita berpuasa. Ini adalah merupakan satu tarbiyah. Apabila kita tarbiyah diri kita, menjaga anggota zahir 7 dan menjaga hati kita agar sentiasa dalam keadaan pautan panutan iman kepada Allah, insya-Allah luar Ramadan kita akan jadi insan yang terbaik hasil daripada didikan Ramadan dengan ampunnya, dengan keampunan daripada Allah daripada amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan, dan keadaan kita melatih sama ada anggota zahir jiwa kita dan kita menundukkan nafsu kita, kita akan menjadi insan yang terbaik luar daripada Ramadan. Dan di antara kemuliaan bulan Ramadan, ada banyak kemuliaan Ramadan di sini. Saya cuba ambil beberapa contoh sahaja sebab faktor masa, di mana setahu saya Jais memberi masa 20 minit untuk kita bertazkirah. Kita akan cuba ikut SOP. Ada masjid-masjid yang bisik-bisik kat saya, Ustaz 15 minit. Ustaz boleh, Ustaz ni tak kisah 10 minit boleh. Tapi kita tak tergamak lah. Tak tergamak macam mana nanti habis tazkirah orang salam tu kita tak tergamak kalau 5 minit. Begitu kita sebagai orang yang cuba beramanah. Yang pertama, kemuliaan Ramadan ini. Mulia Ramadan dengan beberapa keistimewaan. Di antaranya, Ramadan ini bulan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan bulan untuk kita mendidik diri kita agar sampai kepada tingkat yang paling tinggi, yakni takwa kepada Allah. Takwa ini kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.
Takwa ni kunci kepada segala-galanya. Takwa di antaranya kunci kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, yakni orang yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat yang biasa kita dengar yang dibacakan oleh asatizah, para ustaz, para ustazah, para alim ulama apabila membincangkan tentang bulan Ramadan dan juga puasa, ayat ini biasa sinonim dengan kita. Di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang puasa itu sendiri ada sejarah, mana orang sebelum daripada kita, umat sebelum daripada kita berpuasa. Cuma kita ni special, Allah Subhanahu wa taala pilih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi bulan, satu bulan untuk kita berpuasa, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu kita ulang, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Jadi special sangat pada umat yang terakhir ini dengan anugerah Ramadan. Dan kerana itulah kalau kita tengok salafus salih, apabila habis Ramadan, 6 bulan mereka berdoa agar amalan mereka diterima oleh Allah. Dan 6 bulan kemudian mereka akan berdoa agar mereka bertemu Ramadan. Setahun dalam diri mereka, dalam doa mereka berkenaan dengan Ramadan. Betapa cintanya mereka kepada Ramadan. Jadi itulah keimanan. Ramadan ni perlu ada keimanan. Di mana kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala juga menyeru dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman. Yang seruannya amat indah, seruan iman daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan ke atas kamu, yang berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi kemuncak daripada iman dan juga puasa, yang ini kita akan jadi insan yang bertakwa. Kemuncak daripada iman dan juga amal soleh, amal ibadah, kita akan jadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 5 minit lagi insya-Allah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang mana bulan Ramadan itu mulia dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sehingga akhirnya. Yang ini bermaksud beberapa hari yang ditentukan. Ya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan juga pembeza ini hak dan batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ini dalil bagaimana Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Itu kemuliaan Ramadan. Yang kedua, ini yang kita nak kongsikan tajuk asal tadi, peluang untuk memasuki syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Yang ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga ni bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang ini kita nak masuk syurga ni mesti beriman. Yang pertamanya amal soleh. Kunci ataupun pembuka kepada iman untuk beramal dengan 2 kalimah syahadah. Kita lahir sebagai anak orang Islam, dan berbeza dengan mereka yang lahir daripada ibu ayah yang tidak Islam. Bagaimana mereka nak beribadah, yakni dengan kunci 2 kalimah syahadah. Apabila mereka mengucap 2 kalimah syahadah, ibadah-ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kunci 2 kalimah syahadah, walaupun seorang itu sembahyang betul, puasa betul, tapi dia kafir, tidak mengucap 2 kalimah syahadah, di mana kesemua itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sebut di sini puasa, apabila kita sebut, yang ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya ialah setiap orang akan masuk syurga melalui pintu amalan yang dia lakukan ketika di dunia. Di antara pintu-pintu tersebut adalah pintu Ar-Rayyan yang dikhususkan untuk mereka yang berpuasa. Hal ini dapat dilihat melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 1897, dan Imam Muslim nombor hadis 1705 yang bermaksud. Jadi
Syurga ni ada pintu-pintu dia. Pintu-pintu ni akan dimasuki oleh orang yang dia beramal dengan amal yang khusus ataupun spesifik dengan pintu tu. Ada pintu solat umpamanya, dan di antara pintunya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ni bagi orang yang berpuasa. Ni kita nak ni masuk syurga ni, subhanallah, tabarakallah. Tak boleh nak gambarkan keseronokan kenikmatannya. Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam At-Tazkirah berkenaan dengan syarah panjang berkenaan dengan kenikmatan dalam syurga ni. Mula-mula masuk syurga pun terperanjat. Tengok nikmat syurga tu terperanjat. Ahli syurga ni sentiasa terperanjat tengok keadaan syurga yang tak pernah kita tergambar di kepala kita. Tengok bidadari main buai, peranjat, tengok bertahun-tahun tengok peranjat. Maknanya tak boleh nak gambar. Tengok bidadari, kita masuk syurga kita ada bidadari. Kata Imam Al-Qurtubi 40 tahun terperanjat. Insya-Allah. Nikmat. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga. Dan di antara pintu syurganya Ar-Rayyan, yang bermaksud sesiapa yang berinfak hartanya sebanyak 2 kali di jalan Allah, maka dia akan disuruh untuk masuk melalui pintu syurga. Yang ini suruhannya, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan sesiapa yang banyak melakukan solat malam, dia akan dipanggil masuk syurga melalui pintu solat. Sesiapa yang banyak berjihad, maka dia akan disuruh melalui pintu jihad. Sesiapa yang banyak puasa, maka dia akan dipanggil melalui pintu puasa Ar-Rayyan. Dan siapa yang banyak bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui pintu sedekah. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah menyebut dia akan masuk mana-mana pintu syurga Allah. Semua dia buat. Kalau sebut pasal sedekah, memang orang tak boleh tanding dia. Kalau sebut pasal sembahyang, memang orang tak boleh tanding dia. Kalau sebut pasal jihad, memang orang tak boleh tanding dia. Hatta Umar Al-Khattab pun tak boleh nak tanding sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana kata Rasulullah berdasarkan mafhum hadis, Abu Bakar As-Siddiq boleh masuk mana-mana pintu syurga. Subhanallah. Jadi kita nak masuk pintu syurga, tengoklah amalan para sahabat, para salafus salih. Yang terakhirnya, banyak lagi tuan-tuan, kita ambil sedikit. Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, beliau menyebutkan bahawa setiap orang yang akan masuk ke dalam melalui pintu amalan mereka adalah kerana mereka sentiasa berterusan melakukan amal ketaatan seperti solat, puasa dan sebagainya. Boleh rujuk Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim, juzuk yang ke-6, halaman yang ke-100. Ada lagi sebenarnya, dan juga di antaranya yakni kemuliaan Ramadan malam Al-Qadar. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dalam blog saya ni, Ustaz Hazim Mazuki Haji Ibrahimuddin. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, walaupun mungkin agak tidak teratur sebab kekangan waktu masa ini, tuan-tuan mudah-mudahan dapatlah yakni manfaat daripadanya. Masih ada lagi 7 hari, 8 hari lagi baki agar kita betul-betul semangat untuk puasa, betul-betul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini tahun terakhir kita berpuasa, mungkin akan datang dan kita tidak ada. Dan yang terakhirnya, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin, semasa saya berkuliah di sini mungkin ada salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.